PDRM terima permohonan 300,000 individu berdaftar dengan aplikasi Gerak Malaysia bagi mendapatkan permit pergerakan bagi perjalanan rentas negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dimulakan dengan berita ini. Tarikh pergerakan orang awam merentas negeri yang dibenarkan hanya akan ditetapkan selepas mekanisme pelaksanaan dan prosedur operasi standard SOP diputuskan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, permohonan pergerakan yang bermula semalam dibuka sehingga 1 Mei ini sebelum kelulusan dipertimbang dan selepas SOP diputuskan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, SOP akan dibincang bersama oleh Majlis Keselamatan Negara bersama Kementerian Kesihatan dan Polis Diraja Malaysia. Ia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet Khas Menteri untuk diluluskan. Sehingga 1 bulan tersebut adalah tempoh pendaftaran. Ya. Pendaftaran boleh dibuat melalui online iaitu apps Gerak Malaysia, dan sesiapa yang tidak mempunyai apps tersebut boleh melaporkan ke balai-balai polis berdekatan melalui temu janji. Perkara ini dibuka sehingga 1 bulan. Selepas 1 hari bulan, baru kita mengumpulkan info daripada balai-balai polis seluruh negara. Dan selepas mendapat semua info, barulah MKN, PDRN dan juga KKM untuk berbincang dan mengeluarkan SOP mereka tentang bagaimana kepulangan mereka, sama ada di tol ke di jalan raya dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak PDRM kerana walaupun mereka belum bermesyuarat dengan MKN dan sebagainya, mereka telah pun mencadangkan beberapa SOP yang saya kira amat baik sekali SOP tersebut. Tetapi masih lagi perlu dibincang secara bersama dengan MKN dan juga KKN. Dan selepas mereka sudah mendapat mencadangkan SOP tersebut, mereka perlu membawa cadangan ini ke mesyuarat khas menteri-menteri untuk diluluskan. Tambah Datuk Seri Ismail, cadangan membenarkan pergerakan dari bandar ke kampung untuk kes-kes tertentu termasuk ibu bapa yang terpisah dengan anak-anak akan turut diperhalusi. Sementara itu, 100,000 permohonan telah diterima Polis Diraja Malaysia bagi mendapatkan permit pergerakan untuk melakukan perjalanan rentas negeri setakat ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad dalam satu kenyataan memaklumkan, jumlah itu sebahagian daripada 300,000 orang yang telah mendaftar dengan aplikasi Mudah Alih Gerak Malaysia dalam tempoh 12 jam sejak ia dilancarkan. Pihaknya menjangkakan jumlah pendaftaran dan permohonan tersebut meningkat berkali ganda menjelang 1 Mei ini. Pergerakan pulang pelajar yang terkandas sekolah Perintah Kawalan Pergerakan PKP ke rumah masing-masing akan bermula esok. Ia melibatkan pelajar di Zon 1 atau Zon Tengah. Zon Tengah ini akan bermula daripada UKM dan beberapa pelajar universiti di Zon Tengah lah. Jadi mereka mula akan pulang. Bagaimanapun bagi pelajar yang ingin pulang ke rumah yang berada di Zon Merah dan di kawasan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD, mereka tidak dibenar berbuat demikian. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, pelajar berkenaan hanya dibenarkan pulang ke rumah keluarga terdekat yang berada di zon hijau sahaja sehingga kawasan kediaman asal masing-masing kembali menjadi zon hijau. Manakala bagi pelajar yang berada di luar kampus yang berada di zon merah akan dipertimbangkan untuk menjalani ujian swab bagi mengesan jangkitan COVID-19 sebelum dibenarkan pulang. Dalam pada itu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan persiapan rapi sedang dilakukan bagi menghantar para pelajar pulang. Ia melibatkan kerjasama Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan PDRM. Kementerian Pengajian Tinggi juga telah menyediakan garis panduan sebagai rujukan ketika pergerakan pelajar berlangsung.
Mengenai rakyat Malaysia di Singapura, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan hanya 400 rakyat Malaysia dibenar pulang dari Singapura setiap hari. Mereka dibenarkan melalui pintu masuk di bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar di Johor Bahru. Tambah beliau, perkara berkenaan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negeri Johor dan Jabatan Imigresen bagi melancarkan pergerakan masuk mereka yang terkandas di negara berkenaan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dikuat kuasa. Mereka yang berhasrat pulang juga dikendaki mendapatkan permit masuk daripada Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara berkenaan. Bagaimanapun, mereka perlu membuat permohonan melalui email di alamat sini ya, stmsg@mhc.org.sg sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh kepulangan mereka. Permohonan telah pun dibuka dan pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura telah menerima 900 permohonan setakat ini daripada rakyat Malaysia yang berada di republik tersebut. Tambah beliau, seperti mana prosedur operasi standard biasa, mereka yang pulang dari Singapura akan dikenakan kuarantin selama 14 hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan seramai 21,180 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April lalu. Sejak 17 April, 7,559 individu telah selesai menjalani kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Perkembangan kes COVID-19 di negara ini terus menunjukkan tren memberangsangkan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noh Hisham Abdullah memaklumkan terdapat 100 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge. Tiada kematian dilaporkan dengan jumlah kumulatif kes kekal 98 kes atau 1.70% daripada jumlah keseluruhan. Jelas beliau, jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya telah discharge daripada ward adalah 3,862 kes ataupun 66.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 26 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 38 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,780 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,820 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 36 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 15 kes memerlukan bantuan pernafasan. Datuk Dr. Noh Hisham berkata demikian pada sidang media harian berkaitan COVID-19 di Putrajaya. Bilangan yang discharge hari ini lebih 2 kali ganda bilangan kes baharu yang dilaporkan. Datuk Dr. Noh Hisham juga menjelaskan semua pesakit yang telah pulih dan dibenarkan pulang akan diberi kaunseling terlebih dahulu sebelum discharge untuk melindungi mereka daripada dijangkiti semula COVID-19. Beliau mengesahkan setakat ini tiada kes jangkitan semula pesakit yang telah sembuh. Selain nasihat, penjagaan kebersihan oleh individu terlibat merupakan langkah utama untuk mengelak jangkitan kedua. Walaupun kita ada respon antibody, iaitu pesakit-pesakit COVID-19 yang dijangkiti, ada respon antibody. Contohnya hari ke-5, hari ke-6 akan respon antibody ialah IgM dan diikuti dengan IgG. Tetapi IgM dan IgG tersebut tak melindungi mereka untuk mendapatkan jangkitan kedua. Itu tak ada bukti menunjukkan mereka dilindungi selepas jangkitan pertama. Jadi isu dia adalah reinfection tu besar kemungkinan boleh dijangkiti.
Beliau mengulas kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO semalam bahawa tiada bukti kukuh mereka yang sembuh daripada COVID-19 dan mempunyai antibodi terhadap virus tersebut yang dikenali sebagai SARS-CoV-2 dapat melindungi mereka daripada jangkitan kali kedua. Ini kerana sehingga Sabtu lalu belum ada kajian yang menilai kehadiran antibodi SARS-CoV-2 boleh menjadikan manusia kebal untuk dijangkiti semula. Hasil ujian saringan yang dijalankan mendapati kes positif COVID-19 dalam kalangan warga negara Malaysia yang berlawat Indonesia mencatatkan jumlah tertinggi berbanding negara lain iaitu 99 kes. Sehingga Jumaat lalu seramai 12,672 orang telah menjalani ujian berkenaan. Seramai 139 orang didapati positif COVID-19 iaitu bersamaan dengan 1.1%. Daripada jumlah positif COVID-19 tersebut, negara yang telah dilawati adalah 99 kes melawat Indonesia, 14 kes melawat United Kingdom, 13 kes ke Singapura, 5 kes melawat Turki, 3 kes melawat Belanda, 2 kes melawat Amerika Syarikat dan 1 kes masing-masing melawat Thailand, Perancis dan Bangladesh. Ini menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti pendekatan tertumpu yang diambil oleh kerajaan setakat ini telah menunjukkan hasil yang diharapkan. Ini diharapkan dapat mengekang penularan COVID-19 di kalangan kumpulan yang berisiko tinggi dalam komuniti kita. Dan bagi kawasan yang termasuk di dalam senarai Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD pula, seramai 21,466 orang telah menjalani ujian dengan 638 kes atau 2.97% didapati positif COVID-19. Daripada jumlah berkenaan, 388 kes atau 61% adalah bukan warga negara Malaysia. Di Sarawak setakat ini tiada arahan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bagi kawasan Zon Merah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba bagaimanapun berkata, sebagai langkah kawalan pengesanan secara aktif dari rumah ke rumah dijalankan di 2 lokasi Zon Merah di Kota Samarahan iaitu Taman Desa Ilmu dan Taman Uni Garden selama 4 hari mulai esok. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, peningkatan kes positif dikesan di kawasan tersebut. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak melalui Pusat Kesihatan Bahagian Samarahan ini saya nak maklumkan, akan menjalankan aktiviti pengesanan secara aktif ataupun panggil active case detection di 2 lokasi iaitu di Taman Desa Ilmu dan Taman Uni Garden di Kota Samarahan bermula 27 hari bulan April sehingga 30 April 2020. Tambahnya lagi, bagi menangani jangkitan dan penularan COVID-19 di negeri ini, terutama di kawasan panas, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS terus menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan. Ini termasuk pengesanan kes secara aktif, pengesanan kontak rapat kepada kes positif serta menjalankan saringan ujian COVID-19. Selain itu, JKNS juga membuat isolasi kes positif COVID-19 di dalam ward dan menempatkan kontak rapat kes melalui Perintah Pengawasan dan Pemantauan di rumah di bawah mengikut Akta 342. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas taklimat COVID-19 bersama Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Unggah di Pusat Jantung Sarawak, Kota Samarahan. Sehingga kini 290 pesakit positif COVID-19 masih dirawat di 4 hospital iaitu di Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu, Hospital Miri dan Hospital Bintulu. Berikut adalah data pertambahan kes harian jangkitan positif COVID-19 mengikut negeri-negeri di Malaysia. 8 negeri tiada pertambahan kes baharu setakat tengah hari tadi.
Sementara itu, klinik veterina swasta dibenar beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri berkata perkhidmatan rawatan berdasarkan janji temu sahaja bagi mengelak kesesakan. Yes, kita benarkan untuk haiwan mereka dirawat, tetapi klinik tidak dibuka kecuali melalui temu janji. Ataupun jika klinik dibuka pun sekalipun mestilah melalui temu janji. Maknanya klinik hanya dibuka melalui temu janji semata-mata. Permintaan bagi bekalan makanan yang diterima Yayasan Food Bank Malaysia YFBM meningkat lebih 200% sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Pertambahan permintaan melibatkan bekalan makanan kepada 65,000 pelajar yang terkandas di 195 institut pengajian tinggi, petugas Barisan Hadapan dan rakyat yang terputus bekalan makanan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Wahab Long berkata, meskipun berdepan permintaan di luar jangkaan, stok bekalan makanan tidak putus dan proses pengagihan berjalan lancar hasil kerjasama YFBM dengan pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO serta syarikat makanan dan minuman. Bekalan tu sentiasa datang. Setiap hari pun di gudang kita tu ada je orang yang hantar bahan-bahan makanan ni. Tapi kita utamakanlah kepada dulu kat IPT, tapi dah Isnin ni katanya nak hantar pulang, jadi kita boleh ambil bahagian mereka itu kepada golongan-golongan yang tersangkut dalam COVID-19 ni pula. Dan terutama warga-warga kota di PPR terutamanya, sebab saya rasa dia orang ni banyak yang terkesan lah, yang tak ada suami, dah diberhenti kerja, tak boleh bekerja, yang kerja harian dan sebagainya. Ini kita akan tolong. Tambahnya, YFBM dan rakan strategik mempunyai prosedur operasi standard SOP yang ketat ketika menguruskan makanan. Ia termasuk langkah pencegahan COVID-19 dan memastikan bekalan makanan yang diedar selamat untuk dimakan. Orang ramai boleh memohon secara dalam talian bagi mendapatkan bantuan makanan di bawah program Zero Hunger sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Setakat ini ia telah menerima lebih 90,000 permohonan sejak PKP tahap 1 dikuatkuasakan di negara ini. Penganjur program Malakat Mall dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM berjaya membantu 6,700 isi rumah di seluruh negara. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat menerusi sadaqahmarket.com atau aplikasi Zero Hunger. Penganjur menyambut baik jika masih ada badan bukan kerajaan NGO yang mahu bekerjasama bagi mengagihkan bantuan makanan kepada rakyat terjejas. Urusan kaunter di Agensi Pengangkutan Awam Darat atau APAD akan kembali dibuka semula pada 29 April ini. Bagaimanapun, sejajar Perintah Kawalan Pergerakan, operasi kaunter ditetapkan hanya pada hari bekerja dari pukul 8.30 pagi hingga 1 petang sahaja. APAD dalam satu kenyataan media memaklumkan antara transaksi yang boleh dilakukan termasuk permohonan memperbaharui lesen, permohonan semula lesen, permohonan melesenkan kenderaan mengikut surat tawaran kelulusan atau STK, serahan dokumen kelulusan dan permohonan kad pemandu. Bagi lain-lain perkhidmatan, arahan pengoperasian akan dikeluarkan berdasarkan perkembangan semasa isu COVID-19 dan keputusan kerajaan berhubung PKP. Pihaknya juga akan memastikan mereka yang berurusan sentiasa mematuhi garis panduan pencegahan COVID-19 seperti yang digariskan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita balik ke perkembangan seterusnya. Hujan lebat sejak awal petang tadi mengakibatkan banjir di Jalan Pokok Macang, Tasik Gerugu, Pulau Pinang. Banjir kilat yang berlaku berpunca dari limpahan air sistem peparitan.
Turut dinaiki air beberapa kawasan di daerah seberang Perai Tengah. Menurut Jabatan Pengairan Saliran Daerah Seberang Perai Tengah, air setinggi 0.1 hingga 0.3 turut menjejaskan kawasan kediaman Kampung Dok, Kampung Nenas, Tok Kangar, Taman Sukun, Tok Panjang dan Taman Impian Jaya. Bacaan hujan di stesen Sungai Juru mencecah 70 mm. Selain hujan, kenaikan paras air juga disebabkan air laut pasang. Bagaimanapun, tiada perpindahan atau sebarang kemalangan dilaporkan. Tular di media sosial mengenai kejenihan Sungai Melaka. Pelbagai dapatan serta teori dilontarkan netizen mengapa dan bagaimana sungai itu mampu kembali jernih persis Sungai Grand Canal di Venice, Itali. Nur Huda Syahrian merungkai magis di sebalik kejenihan Sungai Melaka. Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini yang pastinya tiada kunjungan orang ramai ke kawasan popular sekaligus mengurangkan kadar jejak karbon yang mampu menyebabkan pencemaran kepada sungai berkenaan. Beginilah keindahan Sungai Melaka seperti yang digambarkan mantan Ketua Menteri Melaka Tan Sri Muhammad Ali Rustam ketika beliau sedang giat membangunkan sungai ini untuk dijadikan ikon pelancongan negeri Melaka. Realitinya kini, keindahan Sungai Melaka semakin mendapat perhatian mata-mata dan lensa kamera. Sudah pasti pelbagai usaha dilakukan untuk merealisasikannya. Aset semula jadi di Melaka ini perlu dikekalkan keindahannya. Ketua Pengarah Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM Azlan Abidin berkata, kerja pembersihan dilakukan 2 kali sehari oleh 8 petugas. Dan kalau kita dapat clearkan dengan kadar yang segera, dia boleh mengelakkan daripada kesan bau sebenarnya. Jadi itulah tugas mereka yang mereka lakukan, dan kalau ini perbezaan, memang ada perbezaan lebih kurang dalam 30-40% yang sebelum PKP dengan selepas PKP. Sebab ini bagi saya menjurus kepada masyarakat sendiri, dan saya rasa segelintir masyarakat yang kadang alpa tentang untuk menjaga kebersihan dalam sekitar, terutama di kawasan sungai. Sebelum ini, Ketua Menteri Melaka telah menggesa pihak berkuasa tempatan PBT meningkatkan kebersihan dan keindahan negeri ini. Ketiadaan orang awam di kawasan tumpuan perlu dimanfaatkan PBT untuk mempelbagaikan kerja pembersihan. Pastinya ramai pelancong domestik dan antarabangsa yang ingin melihat keindahan sungai ini. Oleh itu, anda stay at home, kita jaga kita, sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini untuk anda kembali melancong. Laporan Nur Farhuda Sahiran, RTM. Dalam perkembangan lain, sebanyak 10 ekor tapir Malaya maut akibat kemalangan jalan raya bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Tapir Malaya atau juga dikenali sebagai tenok, cipan, badak tampung atau badak murai disenaraikan sebagai spesies dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemulihan Hidupan Liar 2010. Sempena sambutan Hari Tapir Sedunia, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah dalam kenyataan medianya berkata, bagi mengelak kejadian itu, jalur rentas kuning, lampu dan papan tanda lintasan hidupan liar akan dipasang di beberapa lokasi yang telah dikenal pasti. Tapir Malaya juga terdedah kepada ancaman kehilangan habitat, isu guna tanah serta mangsa jerat oleh pemburu haram. Orang ramai diminta segera melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku insiden pencerobohan hutan atau pemburuan haram. Kehidupan ini seperti buih-buih yang terapung di pucuk ombak. Ia memecah saat tiba di gigi pantai. Itu antara baik-baik kata dalam drama terbaru RTM, Di Hujung Ranting. Karya terbitan Aida Production dengan kerjasama pengarah disegani Alung Kamaluddin. Menemani anda sepanjang Ramadan di saluran TV2 pukul 5.30 petang setiap hari dan siaran ulangan pada 5 pagi keesokannya. Di Hujung Ranting memaparkan konflik perhubungan kekeluargaan dan percintaan, perebutan kasih sayang serta kecurangan pasangan
turut menggunakan lagu yang dicipta khas untuk menjadi lagu tema drama tersebut, Inikah Dikatakan Cinta oleh Sufian Suhaimi. Drama bersiri adaptasi dari novel Di Hujung Ranting, karya Indah Harani, dibintangi oleh Syukri Yahaya, Nat Zaina, Dayang Arida, Ahmad Ashraf dan ramai lagi, dikatakan sangat teliti dengan pengarahnya mementingkan kualiti hasil kerja. Dia tak punya pilihan. Dia sebenarnya kalau nak dikatakan direbutkan pun tak. Sebab suami dia sendiri pun sebenarnya tak ada hati dengan dia. Saya tak nak explain banyak-banyak, nanti bagi spoiler. Cerita ni anda perlu tengok sebab dia adalah bestseller novel di Hujung Ranting 1 dan 2. Dan director yang berkaliber, producer yang sangat dikenali dan pelakon-pelakon yang hebat dalam cerita ini. Pelakon-pelakon Di Hujung Ranting ditemu bual secara eksklusif melalui aplikasi Zoom pada program Selamat Pagi Malaysia hari ini. Kita balik ke perkembangan bola sepak. Kerajaan Johor dengan kerjasama Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim JDT mengajukan Jom Do Together Puasa Challenge JDT Puca. Program bertujuan memupuk gaya hidup sihat sepanjang bulan Ramadan dan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Esko Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Dato' On Hafiz Ghazi berkata, program yang diinspirasikan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim tersebut akan memaparkan video pendidikan senam ringkas bersama pemain JDT serta perkongsian tips sepanjang bulan Ramadan. Turut diadakan pertandingan video pendek 1 minit Social Media Challenge yang memerlukan para peserta memaknai video mereka melakukan senaman ke media sosial. Mereka perlu mencabar 3 lagi rakan mereka untuk menyertai cabaran yang sama. Video pendidikan ringkas itu akan mula dipaparkan pada 28 April sehingga 15 Mei di laman Facebook Johor Sultan Tigers. Manakala Social Media Challenge pula telah bermula 24 April lalu sehingga 15 Mei depan. Liga Bola Sepak Inggeris EFL menggesa agar satu SOP yang lebih sesuai dan praktikal diwujudkan untuk menjamin keselamatan petugas barisan hadapan sebelum saingan dibuka kembali. Saingan bola sepak profesional telah ditunda sejak Mac akibat COVID-19. EFL melihat langkah pencegahan terbaik amat penting dalam memastikan barisan hadapan yang akan bertugas tidak terdedah kepada virus ini. Laporan ada mengatakan EPL akan kembali beraksi tanpa peminat pada Jun depan. EFL merupakan badan yang memastikan perjalanan 3 liga utama England berjalan lancar. Kesemua aktiviti sukan ditangguhkan selepas United Kingdom berada dalam situasi lockdown. Laporan tadi mengakhiri berita tengah malam. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Salam hormat dari saya, Nazif Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan salam bahagia.